سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 59. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-22. Termasuk pula membicarakan hadis yang ke-22, orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. An Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akhrajahu Tirmizi. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ia Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang begitu pendek, tetapi cukup memberi makna yang begitu banyak kepada mereka yang mempunyai mata hati. Pendek je hadis ni. Nabi wayak, Nabi beritahu akhir zaman orang pegang Islam macam pegang bara api. Pendek. Keterangan hadis yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar sehingga sesiapa yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, ia seorang itu terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya akan terlepas daripada genggamannya. Nabi kata ya'ti, maknanya akan datang. Kalau orang mengaji ilmu kalimah, ilmu nahu, dipanggil fi'il mudhari'. Kalimah yang menunjukkan peristiwa yang lagi akan berlaku. Yang ini akan datang orang yang pegang dengan agama, macam orang yang pegang agama, orang nak amal agama macam genggam bara api. Kalau orang Islam, tak macam genggam bara api orang nak pegang agama. Orang Islam ramai, orang tu tak pegang agama tu. Orang jenis pegang agama, jenis beragama. Orang Nabi kata kalau nak nikah carilah hak beragama. Memang orang cari hak Islam. Islam bukan beragama. Islam tu Islam saja je, tak beragama. Maknanya tidak kuat agama. Nak kuat agama macam genggam bara api. Learning kan? Dia kata kita duduk sekarang ni zaman yang Nabi kata ni, zaman yang mencabar. Zaman tu dicabar kita. Cabar ni kan di mana siapa yang gagah lepas. Itu cabaran. Nah, lepas tu dibuatkan macam-macam sokang yang mencabar. Orang yang gagah lepas. Orang dorok cetong tak menang. Zaman sebenarnya mencabar kita. Tak salah. Zaman tu kata, aku cabar mu semua orang Islam. Tak, mu duduk pada zaman aku, mu boleh beramal sungguh seperti mana amalan Islam wa asal. Tu berat. Nah, orang genggam Islam, pegang Islam. Orang Islam lain, orang pegang Islam lain. Dia beza. Nah, yang kata sama. Dia beza. Orang Islam ialah orang yang dilahirkan oleh mak ayah Islam. Tak. Kadang-kadang orang Islam tu dia pegang Islam. Kadang-kadang orang Islam tak pegang. Dia Islam saja je. Cukup dengan cukup kepala, bang telinga kanan, komak telinga kiri. Tak. Batu besar lawan Islam. Batu Islam saja. Bukan orang pegang Islam tu. Tak lawan pun, tak semayang, tak apa. Pegang Islam ni orang nak beramalkan segala tuntutan hukum syarak di dalam diri dan kehidupan dia. Itu orang pegang Islam. Nak pegang Islam akhir zaman ni, ayo. Lepas tu dia tengok sekarang golongan yang nak kembali kepada Islam berat. Golongan Islam dah tapi tak mau kembali, ringan mereka.
Nah, hak majoriti hak nama Islam saja tu. Islam belaka tu hak main drama, joget, disco, dandu. Islam belaka. Tu tak berat tu, tak ada orang kacau. Nah, dah orang marah ni. Marah ni golongan yang nak kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Tu orang marah. Sehingga sesiapa yang mengamalkan ajaran agamanya, ia terpaksa menghadapi kesusahan. Zaman kita ni lah. Kalau nak amal agama, menghadapi kesusahan. Dipanggil tribulasi perjuangan. Nak mihnah. Halangan-halangan. Dia kena ada. Dan kita kena ada ilmu tentang halangan-halangan. Halangan daripada dalam dan daripada luar. Banyak tentangan. Kita nak amal Islam. Kita nak Islam nama saja dah arah. Kita nak amal Islam pada tubuh badan, pada zahir, orang marah. Nak. Kita letak nama anak kita nama Islam. Orang tak marah. Pak dara suka, mak dara suka. Jiran-jiran tak marah. Tapi kita nak anak kita nama Islam tu pergi ngaji dengan ulama Islam. Boleh turun pak dara ni. Tak siang anak mu ngaji pondok nak makan darah benda. Amal Islam boleh. Nama Islam boleh. Tu kata. Ni ya, zaman ni betul tak? Ni zaman dia. Nama Islam Allah puji belaka. Jangan ikut Islam, ikut orang marah tu. Tu baru ngaji. Kalau ngajar, igat tu. Baru ngaji tak pandai lagi. Habis dah orang marah. Tak dah pandai lagi, baru nak pergi ngaji. Ura-ura. Baru ura, tahu ura-ura. Bukan uri-uri lain. Ura-ura. Ura-ura ni wak lalak saja. Tak, teh market. Atau pondok ni seorang ni kata saja tak ada. Wak lalak main, ayah kata. Turun lalu pot dara. Daripada ulu cenih. Taring 2 setel. Beh pada tudung sela. Wak nyanyi ke anak-anak, tak siang dia. Wak nyanyi ke anak-anak. Tak, cek-cek itu duduk ngaji pondok itu makan apa tak tahu, apa tak tahu. Sakit susah gitu gini. Atau sekolah bahasaan. Tak ni baru sudah takbir kiamat. Tu baru ura-ura. Ayah dia berkata, walalak ya. Nyak ke sungguh. Islam nak boleh, tapi jangan amal. Kalau nak amal, tak amal. Nak amal, hok dah. Orang marah dah. kita ikut orang amal lah. Ikut orang amal. Ikut orang amal. Negara demokrasi yang ikut amal. Ikut amal hanyut. Ikut orang amal hanyutlah kita. Kalau kita nak pegang kuat, terpaksa menghadapi kesusahan. Daripada dalam, daripada luar. Dalam rumah memberi tentangan yang mengganggu kita daripada meneruskan hasrat nak mengamalkan Islam dengan sebenar. Kadang-kadang anak kita, kadang-kadang isteri kita. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu dan sebahagian daripada anak-anak kamu, Tuhan kata aduwwan lakum, adalah musuh bagi kamu. Isteri kita menjadi musuh dalam nak menjalani Islam, dalam nak ikut agama. Kadang-kadang isteri jadi musuh. Bukan semua. Min tu. Min littaba'i. Sebahagiannya isteri menjadi musuh. Kadang-kadang anak menjadi musuh. Aduwwan lakum, isteri kamu, anak kamu menjadi musuh bagi kamu. Allah tak kata aduwukum, tapi aduwwan lakum, menjadi musuh ke atas kamu, kepada diri kamu. Kerah lagi. Dah ra'i ke isteri, ra'i ke anak, dah ada lah nak amal Islam. Kerana anak dan isteri. Dan Tuhan kata gua ni, anak dan isteri, fahzaruhum, hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Berhati-hati lagu mana? Tak kena cara mereka lah menjadi penghalang kamu daripada mengikut, mentaati perintah Allah, perintah Rasul. Kadang-kadang dia gitu.
Belum hak anasi luar lagi, belum jerang lagi. Belum pak dara, pak menakang, ipar, birah, pirah, tak masuk dia tu. Baru anak dan isteri, aduwan lakum fahzaruhum, telah menjadi musuh bagi kamu, maka hendaklah kamu berhati-hatikan mereka ini. Berhati-hati lagu mana? Janganlah sampai mereka itu menjadi penghalang bagi kamu untuk kembali kepada ajaran Islam. Tak? Itu anak dan isteri. Sebab tu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Nah, wahai Tuhan kami, Nabi ajar, ni doa para rasul. Hablana, berikanlah kepada kami. Nampak? Daripada keturunan, daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami ni, menjadi mata penyejuk mata hati kami. Kita tak ambil tadi, jadi anak dan isteri kita musuh bagi kita. Kita nak anak kita ni, isteri kita ni menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati. Kita tengok tingkah laku isteri dan anak kita, terasa sejuk hati kita. Boleh tak? Doa sama dah. Tak? Juk mata hati kita tengok anak. Tak? Subuh-subuh hari pergi suradah bang, sejuk mata hati. Tapi orang tak nampak tu. Hak sejuk mata hati orang lain. Nak tuahnya anak mong berapa? 5,000 gaji. Tu lah. Nampak? Hak tu tak mau nampak. Biar tak semayang. 5,000 gaji duduk kursi musim. Kerja pula tu tak. Jadi orang besar begitu begini, kereta 3-4 buah, hebat. Untungnya mu anak aku dah gerak belaka main surah. Main surah dah gerak. Zikir set dah gerak. Nak? Main surah, main masjid dah gerak cetang tu. Dia sungguh. Tengok orang boleh projek seorang. Mana mari masjid? Kalau mari, orang terpilih dah. Majoriti dah boleh mari. Berat dah boleh projek. Tetes surah. Gitu. Tengok orang tengah kerja, tengah gagah. Majoriti bukan semua ni. Tengah kerja, tengah jadi pegawai. Tak ada masa nak pergi surat. Dah tu mula mari, patching. Patching lagi. Kita nak anak kita menjadi qurrata a'yun, bukan aduwwan lakum. Menjadi penyejuk mata hati. Dalam kita nak mengamalkan Islam, dia bukan musuh bagi kita. Dia tidak menjadi penghalang bagi kita. Apatah lagi kalau siapa tak sedang semayang kerana anak dan isteri, kerana harta benda, maka terlebih malang. Kita kena hadapi kesusahan. Memang sungguh, susah sungguh. Dan tentangan yang sangat hebat. Hebat. Macam tadi ya, kalau kabur seorang yang anak hal lain atau sekolah kau putih belaka dah. Nak naik kau seorang ni nak tahu madrasah ma'had tahfiz, dia apa Quran seorang, jadi tu imam, jadi gonegok. Tak? Ada selalu hari. Mungkin dia fikir masa depan budak dia gitu gini tak gerak tu imam berapa gaji? Faham? 150. Mahal 100 je pada JKK. Allah. Pakai motor apa bila-bila. Banyak gitu bini kita pun masuk. Ya sungguh, siang kau anak aku biarlah. Anak orang lain lah jadi ustaz, jadi tok imam. Anak aku jadi engineer. Ada apa? Gitulah, banyak tentangan. Tengok orang masuklah kampung kalau pakai serban so, pakai jubah so, pakai mata tutup. Habis orang tengok ni. Mari dua ni pula ni. Ni bahaya ni. Kurang-kurang Al-Qaeda ni. Habis orang jegelang. Nak? Habis orang jegelang mata. Dia tengok orang tu. Pak pusat jelek yang sudah kuat dah. Biasa. Lihat dia. Pusat jelek kuat. Temu kata imam. Boleh wih salam imam. Assalamualaikum imam. Nampak? Nampak aku ni. Hak uduh, hak jauh pada agama, orang tak tengok pelik tau. Hak pelik, nak balik semula kepada agama. Pelik. Tak? Pelik gitu. Hak agama. Nak? Tu daripada anak, daripada isteri, kadang-kadang daripada jiran.
daripada kawan-kawan sahabat andai menjadi penghalang. Zaman awal Islam itu, orang-orang yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang nak ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, maka anak beranak dia kapi-kapi ni, anak beranak dia puak munafikin, dia katakan ni, wa qalu la tanfiru fil harri, jangan pergi perang lah, jangan berangkat dalam panah ni, saya ikutlah Muhammad panah ni, jangan pergi berjuang. Anak beranak tu jadi penghalang. Ada beberapa orang yang dengar la tanfiru fil harri, jangan keluar ikut Muhammad pasal tengah musim panah ni. Ada yang tak keluar, terikut-ikut. Ni kata bila nak ikut betul, ramai orang marah. Nak kul nar jahannam asyaddu harra, katakanlah bahawa sesungguhnya api neraka jahanam, khabar kepada manusia itu api neraka jahanam lebih panas lagi daripada api panas matahari dunia. Lau kanu yafqahun, kalau mereka itu reti dan faham. Kalau orang nak reti, api neraka lebih panas daripada panas matahari dunia. Jadi sahabat-sahabat keluar juga berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hak anak beranak nak menjadi penghalang. Namanya hasut. Sogilah. Ikut apa kau? Tengok aku boleh belaka tak boleh, basikal boleh, makuk jambang boleh, mengikut ustaz tu boleh benda. Dah buat cetong. Habis kita orang akidah langgar kedai-kedai macam ge wasih hok karat tekong. Nah, ada apa-apa lalu. Kalau hok kemah pun digogok. Nah, dia gitu. Tu kawan-kawan sahabat andai. Allahu Rabbi. Kalau kita nak berjuang Islam, orang senda Islam Islam Islam. Dia Islam. Dia tanya gitu. Dah muntajah cakap itu. Nah, kita kata tak, kita nak kembalikan pemerintahan Islam di dalam negara. Tak, kita nak hapuskan kezaliman kerana benda ni wajib. Memperjuangkan perkara ini adalah wajib pada segenap segi. Juang juang. Jawab gitulah. Ni nawak nawak ikut tu guru bodoh. Tak tu guru bodoh, dia cerdik macam dia tu, cerdik muka macam Yoping cerdik. Duk guru bodoh, la ilaha illallah. Nawak kata kalau tu guru bodoh, anak murid dah tahu buat nabi. Ulama-ulama tu dia kata bodoh. Orang main surau orang bodoh, orang main masjid orang bodoh, orang ikut ustaz, ikut tu guru, ikut ulama orang bodoh. Nah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bila dikatakan pada golongan-golongan ini, memang dah macam orang-orang beriman dah tu, pergi macet, pergi mai dengar tu Nabi duk ngajar di masjid tu. Tak, Nabi duk ngajar surah tu, balasah tu. Pokok ni jawab anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kami percaya macam pokok bodoh main sejid tu? Tak ada Nah, ni golongan-golongan. Nah, dipersenda-sendakan. Kita ingat kalau kita ni nak memperjuangkan Islam, kita dipersendakan, tak usah heran lah. Sebab jalan ni jalan orang senda. Nah, dia mesti orang senda. Bahkan orang yang lebih mulia daripada kita didustakan ribuan tahun dulu daripada kita beranak. Nampak? Walaqad kuzziba rusulun min qablika. Dan sesungguhnya kata Allah telah didustakan akan rasul-rasul yang dulu daripada kamu. Nah, rasul yang dulu daripada kamu wahai Muhammad. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika. Dan sesungguhnya telah didustakan, dipelawakkan, dipersendakan segala rasul-rasul yang sebelum daripada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru ala ma kuzibu. Mereka itu sabar atas apa yang telah didustakan kepada mereka. Hatta atahum amrullah. Hatta atahum nasruna. Sehingga datang kepada mereka itu pertolongan kami. Jadi wahai Muhammad, mu tak usah duka cita. Kerana puak-puak musyrikin Mekah duduk menganjing, kamu nak jual Islam, mu nak amal Islam, mu tak usah duka cita.
Kerana sesungguhnya telah didustakan, dipermainkan, dipersendakan nabi-nabi dulu daripadamu. Fasabaru, mereka telah sabar, mereka tahan tak ada apa-apa atas apa yang telah didustakan mereka itu, sampai kepada datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita anggaplah halangan-halangan ini adalah ringan. Tidak macam halangan-halangan yang diterima oleh umat-umat sebelum daripada kita. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, ada yang digergaji tubuhnya, yang dipaku di dinding-dinding, gantung dinding, gantung pokok paku atas tekuk, paku atas tangan. Kita mana ada gitu. Habis kuat orang kata derak, nawak gitu kita susah hati orang kata nawak. Susah hati apa? Itu halangan daripada orang yang persekitaran kita. Daripada syaitan. Syaitan juga halang. Syaitan sama-sama dah. Kalau kita nak benda molek, dia memang sama-sama dah nak halang. Kerja dia dah. Jangan beri manusia ini balik kepada jalan yang benar, kerana dia tahu dia telah dihukum kafir oleh Allah SWT. Tak akan ada cang lagi masuk dalam syurga Allah, azab neraka selama-lama. Maka tak dapat tidak nak cari temang biar ramai. Dia nak kita ni jadi temang ni dalam neraka biar ramai. Dah pula-pula kena biar kena ramai. Dia main gitu. Ni buah syaitan. Baik tak ada cang dah, putus asa dah dia. Tapi biar pula-pula aku masuk neraka, biar masuk belaka. Biar masuk ramai, tak sikit. Dia kena gitu. Ini buah syaitan. Sebab tu syaitan, kerja utama dia menghalang manusia daripada ingat kepada Allah, daripada balik kepada Islam, daripada jadi betul di dalam amalan dan perbuatan sesuai dengan garis panduan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya akan terlepas daripada genggamannya. Kalau main-main tak serius, akhirnya jadi lari habis. Dah lepas genggaman gua ni, sanggup dah pergi surah, sanggup dah pergi belajar, sanggup dah pergi dengar, sanggup dah pergi kat tu guru. Kerana apa? Kerana orang kata kalau pergi tak boleh fikir raya. Dia pun tak pergi. Tak pergi dia panggil terlecu agama dia. Terlecu agama. Nama tak terlecu. Islam ada dalam MyCap, dalam MyB pun ada. Dah terlecu agama hak mana? Iaitu ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasul. Tak ada tu. Hak tu sebenar agama. Agama hak tu. Hari kiamat kaki, dia nak hukumkan kita ni taat atau tidak bukan dengan tengok IC. Tak. Tapi pada amalan kita. Kalau pakai IC tulis Islam, dah kita dah ayah mayan. Dah tulis IC Islam. Lagi mereka tengok IC ni. Islam. Okey, masuk. Oh, dah ramuk. Dia kira IC, dia kira amalan. Dengan amalan kita. Dalam IC tulis bukan Islam, batok mereka, tapi beramal macam orang Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Orang ni tak dalam tukar IC. Ada masalah tu, masuk syurga. Tapi kalau IC tulis Islam, dia tak Islam, dia Kristian. Ina Joy. Masuk neraka selama-lamanya. Agama terlucu, tak sedar. Seluar terlucu, sedar. Nak turun daripada rumah, zik cabut. Tendeh keluar. Orang turun tak? Tak turun lah. Kalau turun pun, dia kekek. Pasal apa? Naik semula. Bahaya ni. Seluar terlucu. Tengok dah orang. Dah agama terlucu kan sedar. Tak sedar tu orang tak cara dah beki. Kita beki pasal sedar. Butang baju cabut, orang sedar jatuh keleting. Oh, tak ada butang baju sikit. Bubuh. Getah luar putu, orang sedar. Barang tak sedar, dah beki. Sekarang ni Islam agama tercabut. Imam terlucu. Tapi tak sedar. Pasal apa tak sedar? Tidak ada ilmu. Tak tahu benda macam budak cek. Budak cek, kita pergi pakai baju balik, ada hal dia. Dia mana erti? Umur setahun setengah buh baju balik. Budak umur setahun setengah, kita buh baju balik. Ayat panggil, mak baju balik ada. Baju balik lah. Bahasanya apa lagi? Baju balik. Pasal apa? Tak erti ke benda. Orang Islam akhir zaman tak erti benda gitu. Akidah cabut.
Agama terlucu. Nah, tauhid pun tak ada dah. Makrifat tu batal dah. Dah erti benda tak dah. Biasa. Tak ada ilmu penting. Ilmu penting. Nah, suruh mengaji tak mampu. Turun tengok kapal layar. Budak mamau kita tengok kapal layar bengong tu. Kita duduk ladang dah apa sekilo kapal layar. Gi budak. Nah, kan awak guna atas masing-masing. Bodoh nak tipu belaka. Padahal dengan kabur ibu injing. Angin tak ada. Pakai injing kat bawah. Nak suruh orang tengok kau. Jalan layar tak kemah jalan. Nawak dulu. Allahu Rabbi. Halangan daripada luar, daripada musuh-musuh Islam sama-sama dah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Orang-orang kafir ni musuh-musuh Islam, Amerika, Israel, Yahudi, Nasara, Eropah. Nampak? Segala jenis negara-negara kafir ni, mereka bersatu. Mereka akan sentiasa memerangi kamu. Diserang kamu. Kita boleh tengok ni dalam televisyen. Serang negara-negara umat Islam. Ni nak buat Iran pula. Lagi Syria pula. Tak. Terang-terang dah. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai dapat mengembalikan kamu keluar daripada agama kamu. Itu tujuan dia. Tapi Tuhan kata ini tata'u, kalau mereka mampu, tak mampu tak boleh. Tak. Waktu budak-budak muda dia ambil sasaran dia. Masuk Kristian lah, gitu begini. Hatta yaruddukum an dinikum. Tuhan kata mereka ni, orang kafir ni, dia akan buat supaya kita keluar daripada Islam. Ni ayat Quran. Bukan sekali-sekala. La yazalun, sentiasa. La yazalun ni asal mana tiada hilang. Maknanya sentiasa gitu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa, mereka akan cuba memurtadkan umat Islam. Ini musuh daripada luar. Cara kenyek, cara pakai perang, pakai bung, pakai tembok, tak kira nak suruh punah orang Islam. Dah punah tubuh badan, punah akidah. Sekarang tak banyak. Di tempat kita punah tembok di Yahudi tak ada lagi. Haji dengar pakai orang tembok di Yahudi. Sekali tembok ada syuting. Kita kebal mereka syuting pergi bom dia. Tak jatuh di Pinang Merah. Peluru Israel tak ada bersyuting jatuh dengung. Nah. Tapi jejak langkah dia habis ku. Nah. Tengok dengung, tengok Kuala Terengganu, tengok Bandar Kemamang, budak-budak Yahudi Nasara. Pakaian Yahudi, perangai Nasara. Orang kafir ni bebas, laki puang bebas. Kristian, orang putih dia bebas. Batu tak ada kita dengar New York orang putih tu kena takak apa? Cegah masyarakat. Paderi boleh tiung sama-sama dia. Nah, kita ada hukum dia. Sekarang kita pakai buah Yahudi Nasara tak ada hukum. Nah, tak ada hukum. Molek-molek ada. Boleh ambil di rumah. Pak datang mari di rumah ambil motosikal. Ayah AJK masjid. Hodoh. Apa dah ganda ayah seorang ni? Duduk tengah, duduk atas taki. Ni kata habis jadi bodoh habis. Nampak? Tanah ambil dia orang kafir. Perangai aku ikut bapak kafir. Tak. Orang nak khabar betul tak mau dengar. Habis cerita. Berjaya dah lah. Dia kata tak ramai benda. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, bukan JKK, JKM, mengeluarkan angka 4,125 orang daripada tahun 95 sampai tahun 99. Apa benda tu 4,125 orang pelacur Melayu kanak-kanak. Bukan orang dewasa. Dewasa jota. Jadi pelacur. Pelacur itu, pelacur. Bukan guru Iqra. Tak. Ni hak baru tak sampai 18, 17 ke bawah, paling muda 14 tahun. Orang Islam, gadis Islam menjadi pelacur 14 tahun. Tu hak dapat takat. Hak dapat rekod. Nah, punah jahanam dah. Punah jahanam habis.
Nah. Dah kita duk sokong lagi. Nah. Duk sokong lagi benda-benda seperti ini. Sebab tu kita kena kuat semangat dalam nak menjalankan Islam dalam negara, dalam kampung, dalam diri. Tak, memang banyak tribulasi, macam banyaknya minah, banyak halangan. Tak, jangan berhenti, jangan tewas kita. Kerana hidup kita hanya sekali. Inilah peluang Tuhan beri sekali saja. Sama ada kita dapat beramal dengan baik di dalam hidupan kita dalam dunia. Ada orang dia anggap hidup sekali, maka kita buat maksiat habis-habis isi. Itu perkataan dia. Perkataan kita hidup hanya sekali, kalau tak ada buat amal, balik awal kat gigi, patak neraka. Gitu lah. Tak, ada masa dah. Tak ada masa dah. Kain kapang, bukan baru nak order dari negeri Cina, siap tau, tambung-tambung kedah. Bukan kata kalau kata mati, kena telefon kedutaan Cina, minta kain kapang, baru nak tanah kapal, baru nak tenung dah, siap ada kedah berambut kain kapang. Dia gitu, tapi dah tak sedap. Batu kata pepatah Arab kamin fata yungsi wa yusbihu amina faqat nusijat akfanuhu fahwalam yadri. Ramainya anak muda jatang tina pagi petang berseronok-seronok, padahal kain kapangnya telah siap ditenun, mereka masih tak sedar lagi. Siap dah. Nak kabar je. Nak mandi ku apa? Ku 10 beres. Apa orang? Mayang 20, 40, 40 beres. 40 orang, 40 kali 5, 200. Tak? Tok Imam 3 keping envelope. Mudah ya. Lepas tu kabar batik 3 malam, 7 malam. 3 malam lah masa PPT kat kapal layar banyak. Tak? Tak ada geges kepeng tau. Tak ada geges kepeng. Tak? Ulama' pun tak ada nilai tau. Jadi anjing, ulama' boleh jadi anjing, jelek cari makan. Nah, ulama' dah jadi anjing dah, mak rempik dia kan. Baik mak rempik pula ni. Mari kau serah dengan biar ada asuk pun, duk tamu tu tokak. Tak apa nak dengar juga. Hak ni ulama' anjing tu. Nah, anjing kaki 2. Apabila puak-puak musyrikin Mekah ni diwakil pada puak saudara Nabi supaya berhenti daripada berjuang Islam, nak menyapa Islam. Mungkin khabar ke Muhammad, anak saudaramu jadilah. Jadilah mengajak manusia kepada jalan Islam ni, jadilah. Dan khabar pada Muhammad kalau berhenti dakwah orang ni, nak latih dia menjadi pemimpin kota Mekah. Nak latih Nabi Muhammad, nak jadi MB Mekah. Kena umur pun boleh jadi ekor kalau berhenti dakwah. Nak beri gaji, nak beri itu, nak beri ni, berhentilah menyapa Islam. Pak dara dikit khabar, aku wakil je. Orang tu khabar kalau mu berhenti dakwah Islam ni, orang nak latih menjadi menteri besar Mekah. Dan beri bermacam-macam pakaian, persalinan, hadiah dan sebagainya. Nabi kata, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, jikalaulah mereka semua sanggup meletakkan matahari pada tapak tangan kananku dan mereka meletakkan akan bulan di tapak tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku meninggalkan perjuangan dakwah kepada agama Allah ni, ma taraktu hatta yuzhirahullah au ahlika dunah au kama qala. Kalau puak-puak musyrikin Mekah ni tak kata nak bui aku pakat, matahari dia boleh ubah atas tangan kanan aku, bulan nak ubah atas tangan kiri aku, nak suruh aku berhenti sampai Islam, kerja Islam, aku tak berhenti. Aku akan terus sampai Allah beri kemenangan atau sampai aku binasa. Tengok. Itu pemimpin kita. Itu baru pemimpin. Tak takut kepada siapa jua pun dalam menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru pemimpin besar. Ni pemimpin. Anak saya tak makan macam anak dia. Anak dia lebih banyak ambil daripada anak saya. Gitu pemimpin. La ilaha illallah.
Maknanya anakku ambil juga, tapi tak banyak macam anak hang. Dia gitu. Betul tak? Cakap sepatah 2,000 orang bangun tepuk tangan. Gila babi. Faham? Ni pemimpin, kalau mereka meletakkan tangan kananku letak matahari belah tangan kanan, belah kiri aku ni letak bulan, bukan nacing, bulan, supaya aku berhenti kerja Islam, aku tak akan berhenti hatta yulhirahullah, sampai Allah memberi kemenangan kepada Islam, au ahlika dunahu, atau aku menjadi mangsa, iaitu terbunuh di medan perjuangan. Itu baru tu. Tak dah. Masyitah terjun dalam periuk yang menggelegak, sanggup mempertahankan akidah. Ni ustaz, masyitah bukan ustaz, tukang sikat rambut je. Iqra' tak boleh baca. Ni ustazah Allah biti lebas telepon, tak usah kata kain dua, kain dalam cebu. Baru piti. Nah, tapi piti sungguh. Nah, kita tak boleh itu kan nak. Batu kita ni terselamat dengan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah, bukan gagah kita. Hak tewas-tewas tu Tuhan angkat pemeliharaan dia. Tak, kita sama dak rock belaka, tapi dah Tuhan masih menjaga kita, tak tewas. Nah, piti jangan main wah tepik. Ambil ke 105 keping, bolang mulut. Tak bunyi khamah gitu. Jangan main. Bunyi lagi bubuh 30 keping 3,000 ikat ngatal lekung tu senyap tu. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh nasihat agamanya terlepas daripada genggaman, ini adalah disebabkan suasana di sekelilingnya tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Memang environment sekeliling kita sekarang ni tidak membantu kita ke arah Islam, ke arah bahan lara je. Jarang-jarang kita, jarang ikut Islam. Kita seorang tengah nak buat pelikkan, tak jadi. Kita dah betul dah amal anak kita, nak amal Islam gitu gini. Kita dah pasang dah lagu berdu rapat dah rumah sebelah, Pak Uti berjuru. Rumah depan tangga Michael Jackson. Rumah belakang muzik. Kanan Shahrukh Khan, kiri Jet Li, pening pada duduk tengah. Anak kita tutup aurat, kita nak balik lalu dulu. Cakap pun kita nak sapa di rumah kita lah, Allah Rabbi. Tak puan luar pendek anak. Nolak tidur atas lambu, dah kita kena lalu kot lambu dia dulu. Kalau lalang tak pakai. Bukan 6 tahun, 18 tahun. Dan ni kita kalau jadi imam dah cedera ayat anjang tak ingat. Nak kejar mata langgar mutulika. Ni masalah. Jadi payah. Ini panggil perskecaran payah. Payah. Tak. Allahu Rabbi, macam-macam peseng ni, macam-macam peseng. Nah. Tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Tak ada memberi pertolongan pada nak jalan agama. Sungguhlah kita tengok di mana-mana pun, kalau benda agama memang tak molek, memang kena perit dia orang. Kalau sekolah agama nak banding dengan sekolah dunia, hebat sekolah dunia. Nak habis ribu-ribu bilion ringgit orang pakat batu, orang pakat sehu. Kalau sekolah ni dah lah dah cetak hangul letung pulak pakar. Jalan agama betul dah, seperti genggang bara api. Tak tahan lepas. Kalau tahan, netuk tangan. Itu saja. Netuk tangan maknanya menghadapi kesusahan. Tempat kerja nak jalan agama ni kata tak boleh pakai burdah, ni pula tak boleh pakai tudung. Ni kata tak boleh semayang jemaah, ni kalau pergi semayang buang kerja. Macam-macam peseng. Itu negeri kita lagi, bukan duduk negeri komunis. Duduk dalam negeri Islam, tak boleh nak semayang, tak boleh nak apa, majikan tak benar dan sebagainya. Nak bandingkan kehebatan tempat ibadat dengan kehebatan tempat judi, tempat kedara harap, mana hebat? Surah dah agak catang, tangga ni nak butuh tangga surah. Nak balik berudung jatuh tu imam mari subuh. Dah turun gelak-gelak, turun mayang subuh, pala dulu lekat lapai yang masuk kaki. Faham? Dah agaknya surah. Pergi tengok tempat hiburan, Allahu Rabbi. Banner tempat untuk main kapal layar tu, banner saja puluh-puluh juta sebuah bangunan. Boleh buat 20 tim masjid. Untuk galak orang putih mari 3-40 ekor anak beruk. Puluh-puluh juta harga.
La ilaha illallah. Ni kata. Nah, tengok masjid, tengok surau. Ni pasal niat kita pitih-pitih diri. Nah, dah agak cetong. Dah agak dah kita habis. Nak banding dengan tempat hiburan apa semua, muamalat kalau nak jalan Islam, tak banyak pinjaman cara Islam, banyak pinjaman cara kafir. Banyak hak cara kafir, cara sesat, cara yang menyeleweng daripada Islam. Nah, orang bapak jahil, mudah kehidupan dia. Nak pergi joget, nak pergi apa, siapa penyanyi tu diam atau ni ahli kota. Oh, penyanyi. Tok guru ingat jauh kan ahli kota, skuter. Mampu pula tu jalan. Berat nanai ke? Tak ada piti. Inilah tidak membantu di sekelilingnya, mendorong untuk membuat kemaksiatan. Maksiat dalam rumah, maksiat. Orang tak cara dah ni kitab tu tak ada orang tak cara dah. Orang nak hiburan, nak ngadak TV hiburan. Wih tengok belaka tu. Memang sahih tengok. Kita tak apa, kita boleh kita buat modal. Begitu. Anak murid dah boleh tengok. Kata dah memang tengok. Kata tak gerak kau, kita tak gerak kau. Tu guru tak apa tengok buat modal. Lidah kita. Jadi kita minta tolonglah. Tunjuk ajar kami sifu. Dan perkara yang mendapat meruntuhkan akidah hati di keliling kita, macam-macam benda yang merosakkan akhlak. Anak terjun tikak, ni dah datang naik pun tikak, macam-macam peseng. Nah, bini tak balik ke rumah ikut Bangla jual kapek, macam-macam peseng. Bini tu imam. Tu imam kena takak pasal apa? Buat lagi porong dalam laruk. Tu imam dah. Dah kalau ada tu imam, macam-macam. Semua ke arah runtuhan moral yang begitu teruk. Memang sial sungguh jadi nasib umat Islam akhir zaman. Memang mencelakakan, na'udzubillah. Dan keimanan atau paling kurangnya menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud orang Islam tersempit di dalam melaksanakan tuntutan agamanya, di samping tidak mendapat kemudahan. Sebab tu Nabi SAW berkata tatkala mengetahui keluarga Yasir dikenakan seksa yang begitu hebat kerana tak mahu kembali kepada kafir. Mak Yasir, Ammar bin Yasir, anak dia Ammar bin Yasir terkenal dalam sejarah kena seksa. Mak kena seksa, ayah kena seksa. Mak ni tikang ngelembing, tarik dengan kuda, mati mak dan ayah. Inilah lebih berat daripada hak kita alami lagi. Nabi kata pesan kepada keluarga Yasir, tengok takut dok tahan dah dengan seksaan yang dikenakan, sebab tetap berpegang dengan Islam. Nabi kata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Satu perkataan yang sangat terkenal. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana janji kamu ialah syurga. Mati mempertahankan Islam. Perempuan tua dan laki-laki tua, anak terselamat. Dah kita bukan orang terik dengan kuda tikam lebih, tak ada benda pun. Cuma guk je kalau pergi dengar tak boleh makuk jambang. Tak? Tak boleh makuk jambang, takkan mu nak berok laruk. Tak boleh baja, tak boleh mata cakur. Mata cakur bukan 1.8 juta se. 13 riyal je. Cak goya, cak bewok murah lagi. Gitu. Orang dulu beli belaka. Lenih pasal nak habis, minta sedekah habis, jadi hina dina habis pasal dia ajar. Dalam melaksanakan tuntutan agama di samping tidak mendapat kemudahan. Memang tak dapat kemudahan. Tengok kemudahan untuk nyanyi, untuk joget, macam-macam orang lagi kemudahan. Rakyat ni sokongnya kepada nyanyi hiburan ni, siap dengan SMS ni. Siap dengan SMS. Fi. Orang ni kata kek. Orang suka orang tengok tu. Nak je dah biarlah nak cerita. Tu minda orang Islam. Orang duk ngajar wah tu masjid tu nak betul akidah, nak khabar ni, nak khabar halal haram. Tak ada layang mana Dah masa mana mu nak ingat Islam, aku nak mampu lagi baru aku panggil tu imam.
gitu. Tekmang di Mostar. Nah, berapa pula? Ayah nampak macam bahan tanah dah. Tu. Betul tak? Tu. Baru cari surau, baru cari masjid. Masa ni tak ada layang. Nah, nyanyi situ, nyanyi sini, main situ, main itu. Makanlah makan, cari makan dah. Nampak? Tak kena tari, tak kena bulan, dah cari makan. Hiburan pula. Allahu Rabbi. Dalam gitu tu nak surga homo. Manis mucung. Nak surga mana? Tak ada amal. Nak minta masuk MRSM. Dah boleh berapa? Dia dah hari biasa. Dia genyeti. Tak boleh. Nak surga Allah, orang-orang yang beramal. Tak, orang yang beramal. Beramal apa? Beramal dengan bekerja. Amal ni bekerja apa yang telah disuruh oleh agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Kita ni kena ambil kisah tentang segala yang berlaku. Jangan buat tak kisah. Tak, orang nak hilang akidah, orang nak rosak akidah, kita tak kisah. Tak, orang nak mendedahkan aurat, orang nak buat perkara munkar, orang nak berapi piti, orang nak melakukan kezaliman, orang nak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah. Kita jawab apa ni? Aiman tak kisah. Berat nenang. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Yang paling mahal dalam diri kita iaitulah Allah dan Rasul dan perjuangan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum." Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakanlah, jikalau bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, anak-beranak kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu himpunkan akan dia, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, meniaga dan sebagainya yang kamu takut rugi, kamu takut dah untung, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah yang kamu duduk, rumah-rumah yang kamu suka sangat, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kamu lebih kasih daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad pada jalannya. Fatarabbasu munatilah hatta ya'tiya amrullah, sampai datanglah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan kepada kamu akan azab daripada langit ataupun bala metaka kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tak akan memberi hidayah kepada orang yang melakukan dosa. Maksudnya, janganlah dengan sebab ayah kita, anak kita, isteri kita, saudara mara kita, rumah yang kita kasih, perniagaan yang kita duduk meniaga, pekerjaan jawatan yang kita ada, menghalang kita ataupun kita lebih kasih daripada Allah, kita lebih kasih daripada kasih kepada Nabi, kita lebih kasih daripada jihad memperjuangkan agama Allah. Tunggulah datang bala Allah. Maksudnya datang bala Allah, habis kena belakamu. Tak. Semoga kita ingat tribulasi ataupun mihnah ataupun halangan-halangan ni sebenarnya sebagai satu percubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah dapat memilih hamba-hamba yang benar-benar bercakap benar, hamba-hamba yang benar di kalangan orang-orang yang shadiqin. Am hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Adakah menyangka orang yang beriman itu telah beriman dengan sempurna padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mencuba menguji umat-umat yang sebelum daripada kamu, maka Allah Taala mengetahui di kalangan hamba-hambanya yang bercakap benar ataupun hamba-hambanya yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Bolehkah kadar fidyah beras untuk puasa yang tertinggal diganti dengan wang ringgit? Bolehkah seorang lelaki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Bolehkah dalam rumah kita gantung ayat-ayat Al-Quran, contohnya macam ayat Fakul, ayat kursi atau ayat 1000 dinar? Setengah orang kata tak boleh sebab kalau tak tahu makna apa yang mempamerkan itu sama macam membuat pameran. Dalam rumah jatuh ke berdosa pula. Minta penjelasan. Bolehkah beri penjelasan adakah benar seorang imam yang menyokong parti ... lewat titik?
atau imam itu seorang yang fasik, kita tidak boleh berimamkan dia di masa solat? Apakah buktinya? Sila berikan dalil dan nas yang boleh meyakinkan saya. Apakah apabila kita dah berusia dan mempunyai ramai anak, lama kelamaan kulit pada hasyafah zakar kita akan menjadi kendor? Soalnya, perlukah kita berkhatang sekali lagi? Daripada orang kemamang. Orang kemamang kendor. Baik, dah baru 50 minit. Boleh 15 minit ke? 4 soalan, boleh 15 minit kot. Bolehkah kadar fidyah beras untuk puasa yang tertinggal digantikan dengan wang ringgit? Jawabnya boleh. Boleh. Secupak beras dengan nilai wang ringgit. Sebagaimana dibolehkan apa benda ni, mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit. Kaul yang muktamad mengatakan hendaklah dengan makanan yang mengenyangkan pada negeri itu. Nampak? Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada fuqaha yang mengatakan dan mengikut pendapat mazhab yang lain, dibolehkan juga menukarkan daripada makanan yang mengenyangkan itu kepada nilainya sahaja. Namun begitu dalam masalah fatwa, mestilah fatwa dengan pendapat yang muktamad. Dalam masalah taklid, kita boleh bertaklid, iaitu ada di kalangan fuqaha, walau dalam masalah kita nak keluar fidyah tinggal puasa, boleh dengan beras dan boleh dengan nilai beras. Jadi kalau beras tu katakanlah RM2, katakan secupak, kita tinggal 4 hari, kita kena bayar RM4. 4 hari sama dengan 2 hari sama dengan 4 hari sama dengan 4 cupak. 4 cupak RM2, RM8 lah. Kalau katakan RM1 cupak, senang kira. Kita tinggal tu 10 hari. Fidyahnya 10 cupak. Jadi kalau RM1 cupak, RM10. Dia gitu. Boleh. Yang kedua, bolehkah seorang laki-laki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya, tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Jawabnya boleh dan tidak boleh. Dia gitu. Faham soalan, faham jawapan. Bolehkah seorang lelaki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya, tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Jawabnya, dia nak kahwin dengan anak tiri dia itu boleh dan tidak boleh. Dia gitu. Jadi kena keterangan pula. Faham tak? Faham pergi soalan lain. Faham tak? Kau bodoh. Dia gitu. Dia gini, kalau faham dia. Dia tak tanya faham. Tak faham tanya gitu. Dia gini, bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, dan perempuan itu ada anak perempuan atau anak laki-laki, kita pun jawab nikah tu, dia panggil nak jadi isteri kita tu dengan tunang ke jawab nikah. Selesai kita jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kita jawab. Laju lagi jawab tu. Maka lepas pada jawab tu, dia baru jadi isteri. Betul tak? Puan tu jadi isteri kita. Bila jadi isteri kita, dia ada anak. Anak tu namanya anak isteri. Faham baik? Nak faham situ. Kita dah buat benda lagi, jimat tak kan nak jimat lepas Tok Imam. Baru sudah akad nikah. Faham? Rempah Tok Imam punya. Faham? Jadi bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, tu kata, mana dagang dengar, sah, kuat. Molek songguh, kuat. Tu baru orang jawab nikah ni aku terima. Bolong buat kali. Ada orang tu kita bawa belajar sikit, duduk dalam bilik berlatih jawab. Tak apa. Beres saja. 6 kali. Beres 6 kali. Pemandi tu. Jadi bila kita jawab nikah isteri, barulah perempuan tu jadi nama isteri kita. Kalau dia ada anak dia tu dia panggil anak isteri, bukan anak tiri. Faham baik? Nampak dah? Nampak dah? Kemudian bila kita jimak dah isteri kita ni, maka bernama anak tiri. Dia gitu.
Kalau nak pecah asal memang orang panggil anak tiri dah. Tapi nak pecah, nak beri butim no. Dari segi istilah fuqahanya. Kalau kita kahwin dengan dia, dia ada anak isteri. Bila kita jimak dah mak, anak tiri. Bila masih bernama anak isteri, boleh kahwin dengan anak. Dengan syarat cerai mak. Nampak? Jadi kalau kita kahwin dengan mak, dia ada anak perempuan. Kita tak tahu kita kahwin dengan mak. Nah, kita pun pergi ke rumah dia dah lepas nikah. Dah tu biar anak dara lah, ada anak dara. Mentambua kamu nak anak daramu. Boleh? Kita tak jamah lagi mak, kita pun cerai. Aku cerai kamu. Lepas cerai tu menikah pula dengan anak. Boleh. Situ lega juga boleh. Panggil Cik Imam semula. Kalau muka tak malu. Tapi hukum boleh. Syarat tak kita jimak lagi mak. Nampak? Kalau kita jimak mak dia tu, maka anak bernama anak tiri. Bila anak tiri, haram kita nikah. Tak boleh Kalau kita cerai dah mak, anak tu anak tiri dah. Tak boleh nikah dah. Tapi kalau kita baru nikah dengan mak, tak jamah lagi mak, anak tu panggil anak isteri. Kita cerai dengan mak, boleh nikah dengan anak isteri. Patut ni boleh dan tak boleh dia jawab. Boleh kalau dia tak nama lagi anak tiri. Tapi hak ni dia kata kalau nama anak tiri dah, tak boleh lah pasal jimak dah mak. Tu kan boleh dan tak boleh. Faham tu? Terang jelas dah tu. Kalau tak faham, bodoh penuh. Bolehkah di dalam rumah kita menggantung ayat-ayat Al-Quran, contohnya macam ayat Fa'kul. Fa'kul itulah, Kul huwallahu ahad. Tak. Kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Fa'kul dipanggil. Ayat kursi atau ayat 1000 dinar. Surah Yasin ke? Setengah orang kata tak boleh. Sebab kalau mu tak tahu makna, apa yang mu pamerkan itu sama macam muat pameran. Dalam rumah jatuh ke berdosa pula. Minta penjelasan. Jawabnya tak berdosa. Nah, bahkan kata ulama-ulama, yang afdalnya kita hiaskanlah rumah kita dengan ayat-ayat Quran. Nampak? Sama ada jenis gantung atau kita tulis tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang menulis satu ayat pada dinding rumahnya, maka berselawatlah malaikat kepada tuan rumah selama mana ada tulisan itu kekal pada dinding. Batu baik tulis. Orang dulu dia faham dinding-dinding rumah dengan ayat Quran, ayat kursi. Tak? Pada dia ubuh gambar tu, sipu. Jadi dah tu tak faham berdosa. Tak berdosa. Siapa kata berdosa? Tak berdosa, tak faham Quran, tak berdosa. Kalau kita baca, tak berdosa. Tak usah kata tak baca. Kita ambil ayat Quran, kita tepek dinding, tak faham, tak berdosa. Nah, kalau kita baca Quran, kita boleh pahala? Boleh pahala. Dia saja bacaan yang kalau kita tak faham, baca boleh pahala. Hal lain tak boleh. Al-Quran. Tak faham benda, surah daripada awal surah Al-Kahfi sampai nutup, baca saja malam Jumaat, boleh pahala dengan ijma' ulama. Lain daripada Quran, hadis tak tahu benda makna, baca tak boleh pahala. Zikir dalam darakah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dah mana benda baca, orang dah tahu, dah boleh pahala tu. Dah Quran boleh pahala walaupun tak faham. Dia kelebihan Al-Quran. Nampak? Jadi bila tak faham, baca boleh pahala. Tepek dinding tak faham, tak salah. Dan kalau nak ambil faham, itu yang disuruh syarak, dipuji syarak. Bukan saja tepek, bahkan ambil faham pula benda maknanya. Kerana dengan faham, kita dapat beramal dengan Quran. Tapi kalau tak faham, kita dapat fadilat, rahmat ayat Quran itu sendiri. Tak? Jadi tak salah. Yang salahnya, kita tulis benda yang kita tak tahu. Bukan ayat Quran, bukan ada benda tak tahu. Itu baru salah. Kemudian dia kata, beri penjelasan apakah benar seorang imam yang menyokong parti ... Tak tahu parti mana. Atau imam itu seorang fasik, kita tak boleh berimamkan dia dalam solat. Apakah buktinya? Sila berikan dalil
dan nas yang boleh meyakinkan saya. Ni masalah tu imam ni, tak mau ikut. Tak. Masalah ini berlaku khilaf. Kalau imam itu orang fasik, yang tidak berlaku khilaf, imam itu bukan Islam, ataupun Islam yang telah murtad, atau orang Islam yang melakukan perkara yang membatalkan akidahnya. Tu imam tu kata tak wajib jalan undang-undang Islam. Tu imam tu tak sah ikut dengan ijma' ulama'. Tu imam tu kata kalau ikut Nabi jadi mundur kita, kalau ikut ke Quran jadi tak maju kita. Hak tu tak sah ikut daripada awal, kerana tu imam telah keluar daripada agama Islam. Walaupun dia ngaku tak keluar juga, ulama' telah sepakat dia telah keluar. Dia gitu. Ada pun semata-mata menyokong kezaliman, menyokong program-program maksiat, ataupun tidak memberi sokongan kepada golongan yang nak mahu mengembalikan Islam cemerlang dalam negara. Beri sokongan kepada golongan-golongan jahiliyah. Tak, itu hukumnya fasik saja, tak jadi kufur. Tak, fasik dia panggil. Maka hukum kita semayang belakang orang fasik ni makruh dan sah. Faham makruh? Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Benda yang diberi pahala kalau kita tak buat, tapi kalau kita buat tidaklah masuk dalam api neraka. Lepas tu dia minta dalil. Dalilnya banyaklah. Dalilnya dalam hadis Ibnu Majah menceritakan bahawasanya Nabi SAW pernah berkata, La ya'ummu fajirun mu'minan. Janganlah menjadi imam seorang yang ahli maksiat atau orang yang jahat kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Maksud hadis ini, janganlah orang ahli maksiat, orang buat zalim, orang ahli dosa jadi imam bagi orang yang jenis tak buat dosa, orang baik-baik. Dah larang ni takut haram kot. Ya, memang Al-Imam Al-Hambali mengatakan hadis ini maksudnya haram dan tidak sah. Lepas tu mazhab Hambali kata tak sah. Kalau tu imam fasik, imam sokong orang-orang yang zalim, tak sah. Tapi jumhur ulama' mazhab kita Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dan ulama'-ulama' yang sependapat dengan mereka ini mengatakan sah dan makruh sahaja. Pasal apa? Ni larang. Pasal berdalil dengan amalan-amalan yang lain, seperti mana yang terkenal anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf, seorang pemerintah yang zalim, orang Islam tapi zalim, suka curi duit harta rakyat, buat istana dan sebagainya, suka menyarakan orang-orang yang tak setuju dengan dia. Islam dia tapi zalim. Pernah Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, semayang duduk jadi makmum belakang dia. Nah, jadi daripada amalan ni, maknanya Nabi larang tadi makruh. Nah, makruh. Kalau ada imam yang baik, jangan ikut imam lagu ni. Kalau ada surah lain, pergi surah lain lah. Biar surah tu tangga nak utuh pun buruk depuk, tapi imam dia bukan orang fasik, bukan imam dia penyokong orang yang melakukan kezaliman. Kerana makruh tu tak molek, maka jadi kurang, jadi cacat, jadi tak molek. Walaupun sah, tapi banyak cedera dah dalam fadilat-fadilat kita semayang berjemaah. Dah jeragang uyung. Dan kita pun tak berapa sedap. Walaupun siapa, kalau kita naik bah ramai-ramai, gereba tak apa sedap sikit. Pasal gereba jenis main pay kuda. Faham? Dah kita bimbang mau nak tidur boleh pun jadi tak cair hati. Tapi tak mesti belanggar je gitu, tapi tak cair hati. Gitu juga kalau kita imam jenis hujung lagu ni, kita tak apa seronok. Carilah hak tu imam yang ijma' ulama' molek. Ini tak sokong kezaliman, marah kepada orang buat maksiat dan sebagainya, itu baru tu imam. Habis cerita. Kalau ulama' pula dalam kitab-kitab fiqh memang banyak kita dapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab-kitab kecil. Kalau kitab-kitab besar sikit, kitab apa benda ni, Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili sebut, kalau tak silap masalah Al-Imamah ni, juzuk yang kedua, dia kata, kalau tak silap lah, wa yukrahu imamul fasikil al-alimi wal mubtadi' alladhi la yakfuru bi bid'atihi. Dia kata, dan makruh mengikut imam yang fasik, yang cukup syarat lah, tahu bab semayang. Kemudian makruh pula ikut imam yang ahli bid'ah,
yang tidak kafir dengan bid'ahnya. Imam ni suka benda-benda bid'ah, tapi bukan bid'ah masalah i'tiqad. Umpamanya imam yang dia minat tengok cerita Hindustan berani sangat gusti, imam ni ahli bid'ah. Nah, tapi makruh lah. Yang terakhir, apabila kita dah berusia dan mempunyai ramai anak, lama kelamaan kulit pada hasyafah akan menjadi kendor. Soalnya, perlukah kita berkhatang sekali lagi? Dia gitu. Daripada orang kemamang ni kendor ni orang hidup. Jadi, masalah berkhatang ni hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Disebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia Az-Zawajir, kitab yang menghimpunkan dosa-dosa besar. Ada juga disebut wajib atas laki-laki dan perempuan dalam kitab Tawdihul Adillah. Dan ada juga disebut pada kitab Sulamut Taufiq bagi Imam bagi Syekh Nawawi Bintan rahimahullahu taala. Wajib atas laki-laki sembahyang berkhitan wajib, dan bagi perempuan juga wajib. Cuma bandingnya, laki-laki ni kalau meninggalkan berkhitan dosa besar, perempuan meninggalkan khitan dosa kecil. Dia beza gitu. Bapa dosa besar pasal kalau laki-laki dia libat dengan masalah taharah. Taharah ni masalah solat, masalah semayang. Siapa jadi tak sah semayang kalau ada najis. Jadi sebab itulah libat dengan semayang jadi dosa besar meninggalkan khitan. Adapun perempuan bukan masalah taharah, masalah nafsu saja. Meninggalkan khitan jadi nafsunya lebih. Kalau ada khitan terkawal sikit nafsunya. Dia gitu. Batu orang putih dia ganah kat puang. Sebab dak sunat. Orang putih orang puang ganah. Kecil belah cacang. Orang puang. Ganah-ganah. Lening orang mula meninggalkan khitan bagi kaum perempuan. Di Afrika masih diamalkan khitan. Sehingga anggota EU, negara Eropah mempertikaikan dan nak PBB ambil tindakan kepada negeri-negeri umat Islam yang mengkhitankan anak perempuan. Ini jahat kafir. Dia nak cara siapa agar hukum hakam Islam. Dan akhirnya kita tengok bermulanya ibu bapa di tanah Melayu ramai dah yang tak khitankan bayi perempuan sejak tahun 80-an. Ya gitu. Dan 90-an kau ramai. Ini fenomena yang berlaku. 85, 86 kurang dah. Dia khitan anak perempuan. Tak cara dulu dah. Khitan anak laki-laki. Jadi bila kita buat kajian, kita tengok budak-budak muda puan lah ni umur 25 ke bawah. Mereka ni lah yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an. Betul tak? Tengok kelakuan mereka sekarang. Tengok kelakuan dia. 5 orang lelaki dalam kereta wajar, seorang dia duduk. Boleh tahan. Molek-molek ada. 5 gomosa. Mari atas rumah, molek-molek ada. Steady turun. Dah naik atas tangga, pada lagi minyak, mari ambil. Pelaku ni, bosnya, bojang, tebong, macam-macam pesing. Tak? Pasal apa? Tengok. Muka dah malu belaka. Di sekolah berkendak gitu gini. Berzina pagi petang siang malam, tepi patah. Kat mutuk laut, atas buka, atas tong ikan, ikut sekali. Pasal apa? Generasi ni lahir pada zaman ibu bapa mereka telah meninggalkan khitan bagi anak perempuan. Hukumnya nafsu mereka ganah. Gitu. Betul lah Ini kajian. Bukan kita kaji. Ulama kaji. Tok-tok guru kaji. Jadi nano habis. Betul sungguh Jadi kita kena amal balik khitan orang perempuan. Tak? Hak beranak lah. Jangan hak tingkatan 5 dah. Baik, jadi kalau dia kata dah lama-lama jadi kendor kena sunat semula, tak payah dah. Kena basuh je lah. Kena basuh dah. Jangan sunat 2 kali, sunat 2. Tak, mereka dia jadi macam gedak sunat macam asal budak-budak. Tak jadi gitu. Tak. Dia tua dah, umur lanjut, segala-gala akan menjadi lanjut. Faham? Dia gitu. Jadi dah dia kendor dah, bukan makna kena sunat semula. Tapi kalau daripada asal dah sunat, dia kena sunat wajib lah baru masuk Islam. Tak umpamanya. Atau dulu zaman mak ayah tu jahiliah terus, lara terus, dapat dak sunat anak-anak. Sedar tak sedar lah ni umur anak 56. Tak umpamanya, wajib kena sunat tu. Tak, 56, 60 pun.
Tapi berapa tembur Messi. Dan kena jaga masalah ni, masalah taharah. Walaupun tak wajib sunat semula pasal dia bukan dikira kulit semula, tapi dikira masalah kulit kendar saja. Wajib kita jaga masalah bersih, kerana kebersihan ini berkait dengan masalah semayang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah pada malam esok kita sambung kitab perukunan di Masjid Lama Bukit Kuang, Kemamang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar.